Terima kasih Datuk Speaker. Dalam ucapan Belanjawan 2015 yang amat berhormat Perdana Menteri menyatakan seperti berikut. Sesungguhnya wanita sangat istimewa. Keunikan mereka bukan sekadar penyeri kepada sesebuah keluarga, malahan menjadi penyuluh dalam mengatasi banyak permasalahan kehidupan. Walaupun Perdana Menteri dalam kenyataan beliau mengiktirafkan peranan golongan wanita dalam pembangunan nasional, tetapi saya rasa kesemua puji-pujian beliau hanya omong kosong. Saiz bajet untuk tahun depan telah meningkat sebanyak 3.7%, iaitu daripada 264 bilion ke hampir 274 bilion. Satu peningkatan sebanyak 3.7%. Tetapi untuk tahun yang akan datang ini, peruntukan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat meningkat hanya sebanyak 2.7% sahaja, iaitu daripada 2.26 bilion untuk tahun ini kepada 2.26 bilion pada tahun yang akan datang. Ini hanya merupakan satu peningkatan yang sebanyak, penambahan sebanyak 60 juta ringgit sahaja. Kenaikan peruntukan di bawah purata, kenaikan yang lebih rendah daripada kenaikan keseluruhan saiz bajet, dengan sendirinya membuktikan bahawa wanita di negara kita telah dipinggirkan. Bukan itu sahaja. Jumlah peruntukan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat lebih rendah berbanding kepada peruntukan tambahan yang diterima oleh Jabatan Perdana Menteri pada tahun yang akan datang. Pada tahun ini, jumlah peruntukan untuk JPN adalah sebanyak 16.45 bilion ringgit. Dan untuk tahun yang akan datang, peruntukan untuk JPM dinaikkan kepada dinaikkan kepada 19.06 bilion ringgit, iaitu adalah satu penaikan ataupun tambahan yang sebanyak 2.61 bilion. Satu tambahan yang cukup besar, dan ini adalah satu peningkatan yang sebanyak 15%. Kita berbanding denganlah penambahan yang diberi kepada Kementerian Wanita, iaitu satu tambahan yang sebanyak 60 juta sahaja. Satu dari segi peratusan hanya 2.7%. Jadi saya rasa sekiranya memanglah Perdana Menteri kita yang pernah memegang ideal portfolio ataupun jawatan Menteri Wanita, Pembangunan Wanita, bolehlah memberi peruntukan yang lagi besar untuklah Kementerian Wanita. Dan jangan kita lupa, sebahagian besar daripada peruntukan yang diberi kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini adalah digunakan untuk kebajikan sosial dan bukannya kesemuanya digunakan oleh wanita. Jadi saya harap bahawa kita bolehlah pada masa yang akan datang tambah lagi lah peruntukan untuklah Kementerian Pembangunan Wanita kita. Dan selain daripada, ada orang yang setuju? Terima kasih ya. Okey. Selain daripada itu, saya rasa dan saya setuju bahawa selain daripada segi kewangan, banyak lagi yang kita boleh yang boleh kita buat untuk lagilah memperkukuhkan status wanita di negara kita. Di Malaysia, kita pada tahun 2001, satu pindaan dibuat kepada perkara 8 golongan 2 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sekarang perkara 8 golongan 2 Perlembagaan Malaysia bermula seperti berikut. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana wenang-wenang. Tetapi selepas pindaan dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan kita tak mengaji semula semua undang-undang yang sedia ada untuk memastikan memang tiada lagi undang-undang yang berbau diskriminasi terhadap wanita. Saya beri beberapa contoh yang terdapat dalamlah Perlembagaan Persekutuan kita. Sepertilah perkara 15 golongan 1 yang menyatakan tentang membentukkan tentang kewarganegaraan melalui pendaftaran.
Perkara 15/1 ini berbunyi, perempuan bersuami dengan suaminya, seorang warga negara, perempuan ini berhak didaftarkan sebagai warga negara jika perkahwinan itu masih wujud. Tetapi kita tak ada peruntukan yang sama untuk suami kepada seorang yang suami yang beristeri dengan isteri seorang warga Malaysia. Jadi saya rasa ini bermaksudnya isteri ataupun wanita di negara kita telah didiskriminasikan. Selain daripada itu, jadual 2, bahagian 2 di dalam perlembagaan kita juga, kewarganegaraan melalui kuat kuasa wenang-wenang bagi orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia. Perkara 1 golongan B menyatakan bahawa tiap-tiap orang yang lahir di luar persekutuan yang bapanya pada masa kelahiran adalah seorang warga negara dan sama ada telah lahir di persekutuan atau pada masa kelahiran itu berada dalam perkhidmatan persekutuan atau perkhidmatan sesuatu negeri. Anak itu bolehlah menjadi warga Malaysia secara automatik punya. Tetapi kita tak ada peruntukan yang menyentuhlah anak-anak yang ibunya adalah seorang warga Malaysia dan mereka dilahirkan di luar persekutuan. Apabila saya membangkitkan isu ini di dalam Dewan Yang Mulia ini, jawapan yang saya terima daripada Menteri Dalam Negeri adalah seperti berikut. Bagi kanak-kanak yang dilahirkan di luar persekutuan dan semasa kelahirannya ibunya merupakan warga negara Malaysia, pemohon bolehlah mengemukakan permohonan kewarganegaraan Malaysia di bawah perkara 15/2. Ini bermaksudnya untuk anak-anak yang dilahir di luar persekutuan dan ayahnya adalah seorang warga Malaysia, mereka boleh menjadi warga negara kita secara automatik. Tetapi anak-anak yang dilahirkan di luar negara kita dan ibunya merupakan warga Malaysia, mereka perlu buat satu permohonan kepada kerajaan kita supaya boleh mendapat kewarganegaraan. Saya rasa ini juga merupakan satu diskriminasi terhadap golongan wanita. Kenapa? Anak-anak kepada wanita Malaysia yang di luar, di luar negeri, tak boleh dapat itu warganegaraan secara automatik. Kenapa perlu buat satu permohonan? Kan kita tahu, kalau kita buat satu permohonan ini boleh diluluskan dan juga boleh ditolakkan. Jadi saya rasa ini adalah satu diskriminasi yang dalam perlembagaan Malaysia kita. Saya di sini cadangkan bahawa kita perlulah buat pindaan kepada peruntukan-peruntukan yang saya sebut tadi, dan saya boleh berilah jaminan di sini bahawa sekiranya kerajaan kita membentangkan pindaan kepada perlembagaan Malaysia kita, tiada masalah untuk ahli-ahli parlimen dari Pakatan Rakyat untuklah menyokong pindaan-pindaan tersebut. Selain daripada itu, satu isu yang saya nak bangkitkan di sini adalah tentang perkahwinan kanak-kanak. Setakat ini, untuklah warga bukan Muslim, mereka boleh kahwin pada umur 16 hinggalah pada umur 18. Dan sekiranya mereka nak kahwin di antara umur 16 tahun sampailah 18 tahun, mereka boleh dapat, perlulah dapat itu kebenaran daripada Menteri Besar. Tetapi untuk warga Muslim, itu umur untuk berkahwin untuk lelaki adalah 18, tetapi untuk wanita adalah 16 tahun. Dan denganlah kebenaran daripada Mahkamah Syariah, Muslim bolehlah kahwin pada mana-mana umur. Saya rasa ini tidak wajar. Kita tak boleh pandu kereta sampailah kita mencapai umur 17 tahun. Dan kita tidak berhak untuk memilih kerajaan kita sampailah kita mencapailah umur 21 tahun. Saya rasa pilih suami ataupun pilih isteri ini adalah satu perkara yang lebih besar, lebih penting daripada undi. Tetapi kalau warga Malaysia kita tak boleh undi sampai kita mencapai umur 21 tahun, kenapa kita boleh izinkan kanak-kanak kita yang barulah berumur 11 tahun, 12 tahun untuk kahwin, untuklah pilih siapa yang akan menjadi
menjadi suami isteri mereka. Dan saya nak highlight, nak menyatakan bahawa negara kita, Malaysia, kita telah menerima ini SIDO. Dan perkara artikel 16 dalam SIDO ini telah menyatakan bahawa, I quote, state party shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations, and in particular shall ensure on the basis of equality of men and women, bracket B, the same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent. Dan juga di bawah artikel 16 ini, golongan 2 berbunyi seperti berikut. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action including registration shall be taken to specify a minimum age for marriage and to take the registration of marriages in an official registry compulsory. Jadi saya rasa pada Oktober tahun yang lalu, kami, negara kita juga telah menerima satu resolusi di Human Rights Committee di United Nations bahawa kita akanlah membantahkan, kita akanlah menghapuskan perkahwinan kanak-kanak. Dan saya rasa sudah tibalah masa untuk kita menunaikan janji kita untuk memastikan bahawa kanak-kanak di negara kita, tak kiralah agama mereka, tak bolehlah kahwin apabila mereka tidak mencukupi umur sebagai seorang dewasa. Kita tak bolehlah melihat bahawa anak perempuan, anak lelaki kahwin pada umur 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Saya rasa ini adalah satu isu yang kita perlulah memberilah perhatian secepat mungkin. Dan selain daripada itu, saya rasa sudah tibalah masa untuk kita mewujudkan satu akta kesamaan gender. Untuklah kita lagilah memperkukuhkan status wanita di dalam negara kita. Dan saya harap bahawa the SIDO Committee juga pada tahun 2006 juga menyatakan bahawa cadangkan kepada kerajaan kita untuklah mewujudkan satu undang-undang untuklah memastikan kita bolehlah ada ini kesamaan gender di negara kita. Jadi di sini saya ingin mencadangkan bahawa satu Parlimen Select Committee diwujudkan supaya kita ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat kita boleh duduk dan bincang tentanglah isi kandungan dalam akta kesamaan gender ini. Datuk Speaker, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women ataupun disebut sebagai UN Wanita telah pada tahun ini startlah satu kempen yang bernama He for She dengan izin. Dan saya rasa saya pada hari ini di jawab ini juga inginlah menyeru semua ahli parlimen, terutamanya ahli parlimen lelaki, untuklah menyertai kempen ini. Kerana di dalam parlimen kita ada ahli parlimen, jumlah ahli parlimen kita adalah seramai 222 orang. Tetapi ahli parlimen wanita kita hanya mempunyai 23 orang sahaja. Jadi dengan erti lain, tanpalah kerjasama daripada ahli-ahli parlimen lelaki, tidak mungkinlah untuk kita membawa pindaan yang saya cadangkan sebentar tadi ke dalam Dewan Yang Mulia ini. Ya, jadi pada hari ini saya ingin penjelasan boleh. Ya, Okey, saya nak minta penjelasan sikit boleh? Okey. Sikit. Lebih kurang terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya cuma nak mendapatkan sedikit penjelasan berkenaan dengan isu yang berkait dengan perkahwinan. Tadi Kulai mengatakan bahawa tidak dibolehkan wanita berkahwin pada umur 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun dan sepatutnya kahwin tu umur 17 atau 16 tahun. Macam tu kan? Kalaulah akta ni dibuat mensyaratkan wanita hanya boleh berkahwin bila berumur 16 atau 17 tahun ke atas, saya rasa ini yang akan menganiaya wanita itu sendiri. Sebab dalam kehidupan kita ada kadang-kadang berlaku peristiwa-peristiwa, kes-kes tertentu yang perlu kepada solutions dengan izin, terutama sekali dalam hal yang berkaitan dengan perkahwinan. Jadi
kita sudah punya akta, dan dari segi kes mal syariah dan juga undang-undang sivil telah pun memberikan satu ruang yang agak terbuka. Perkahwinan dibolehkan ya dalam umur 9 tahun dan ke atas. Tapi ia bukan semudah kita tengok sebagaimana ia ditulis. Dari segi pelaksanaannya, dia kena merujuk. Kalau yang Muslim, dia kena mendapat kebenaran daripada Mahkamah Syariah. Kalau daripada undang-undang sivil, dia kena dapat satu konsen daripada pihak yang lebih tinggi, seperti Menteri Besar dan sebagainya, atau Ketua Menteri, untuk menimbang, melulus, berbincang dengan keluarga dan sebagainya. Jadi, saya berpendapat bahawa akta yang sudah ada sekarang ini memang dah cukup baik. Sebenarnya memberikan satu solution, satu penyelesaian, jalan keluar bila kita menghadapi masalah dalam masyarakat kita. Dan dia adalah satu penyelesaian yang terpimpin, yang sentiasa dipandu supaya tidak disalahgunakan. Jadi kalau YB Kulai menyebutkan bahawa peraturan untuk itu perlu dipindah dan menetapkan hanya yang berumur 16 atau 17 tahun ke atas saja baru boleh berkahwin tanpa ada satu jalan keluar, maka kita sendiri akan menghadapi masalah. Nanti YB Kulai pula akan minta supaya diubah balik kepada keadaan yang ada sekarang. Jadi minta penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ahli Parlimen Tasik Gelugu. Walaupun kita cakap bahawa sistem yang kita sedia ada sekarang adalah selalu dipandu, tetapi tahu tak Ahli Parlimen Tasik Gelugu, kebanyakan mereka yang kahwin apabila mereka masih merupakan seorang kanak-kanak, pertamanya isteri itu tidak pergi ke sekolah lagi. Adakah ini adil untuklah seseorang budak perempuan henti sekolah apabila selepas mereka kahwin? Itu pertama. Isu kedua, tahu tak Ahli Parlimen Tasik Gelugu bahawa berapa ramai budak-budak atau kanak-kanak yang kahwin ini pada akhirnya selepas beberapa tahun mereka bercerai? Adakah ini sehat ataupun satu fenomena yang kita, masyarakat kita boleh terima? Dan ketiga, tahu tak Ahli Parlimen Tasik Gelugu berapa daripada itu, golongan itu, suaminya meninggal dunia dalam tempoh masa 5 sampailah 10 tahun selepas mereka kahwin. Jadi saya rasa ini adalah satu... Biar saya kita mana tahu jodoh orang nak bercerai, nak kahwin, orang nak mati bila, mana kita tahu. Kalau kahwin umur 17 dia nak mati pun mati juga. Sebab tu saya cakap, kanak-kanak itu mereka masih belum menjadi dewasa. Kalau mereka tidak berhak untuk pilih government, kerajaan dalam setiap 5 tahun, bagaimana kita boleh memberi hak kepada mereka untuk pilih suami dan isteri mereka? Kalau dalam pandangan YB Tasik Gelugu, pilih kerajaan atau pilih isteri, mana satu yang lebih penting? Saya nak cakap di sini, kerajaan kita pada bulan Oktober tahun yang lalu juga telah terima resolusi di United Nations pada Oktober tahun yang lalu bahawa kerajaan kita juga setuju untuklah menghentikan perkahwinan kanak-kanak. Sekiranya Ahli Parlimen Tasik Gelugu masihlah rasa ini adalah satu approach yang salah, pendekatan yang salah, biarlah bincang dengan Menteri dalam Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri. Janganlah gaduh dengan saya kerana saya juga sokong ini satu pendekatan yang telah diambil olehlah kerajaan kita di United Nations. Jadi pada akhirnya nak pencerahan sikit boleh tak? Tak boleh. Saya rasa Datuk Speaker dah tegur. Gelap, tak boleh nak cerah. You tanya Datuk Speaker, Datuk Speaker bagi, saya bagi. Nak tanya sikit saja. Datuk Speaker boleh tak? Terpulang pada saya nak tanya sikit. Okeylah, kadang-kadang umur 35 tahun pun kalau tak pergi sekolah, tak baca, tapi anak dia ramai. Kadang-kadang dia tak buat pertimbangan pun anak dia beramai juga. Umur 15 tahun pun kadang-kadang anak-anak kita dah matang, 15 tahun sekarang ni. Tiba-tiba ada anak, katalah mengandung. Ada anak. So macam mana nak selesaikan masalah ni? Mungkin satu agama lain bagi ni tak kisah. Bagi agama lain ni suatu perkara yang sensitif. Jadi mesti ada jalan keluar. Itu saya nak tanya ni Kulai, macam mana? Jangan kita melihat dari segi pilih sekejap. Dia pilih politik, kerajaan. Kadang-kadang yang umur 40 tahun pun tak kerti nak pilih kerajaan juga. Pilih kerajaan yang salah. Jadi maknanya dia kat sini, kalau 15 tahun, 14 tahun pun kemungkinan kalau ada dia mengandung ke. Sebab ini naluri manusia. Jadi bagaimana kita nak menangani masalah ini? Saya tak ada jawapan. Saya tanya dekat Kulai, macam mana nak jawab? Okay. Terima kasihlah
Ahli Parlimen Kota Tinggi, saya rasa memang betul lah bahawa sampai sekarang masih adalah 47% punya pengundi yang telah lah memilih sebuah kerajaan yang salah. Jadi untuk itu saya pun setuju. Saya tetapi tanya, saya nak ulang di sini bahawa betul, saya tanya dengan baik. Flow saya. Kota Tinggi duduk. Kota Tinggi duduk. Tanya jawab pada soalan saya. Soalan saya tanya macam mana selesai. Di sini bahawa okeylah, Profesor Pasir Putih saya ikutlah. Pasir Putih saya ikut. Okey. Saya hanya nak menegaskan sini saja. Itu bukan cadangan saya sahaja untuk menghentikan perkahwinan kanak-kanak. Tetapi kerajaan kita juga telah menerima resolusi ini di Human Rights Committee di United Nations. Jadi kalau ada ahli-ahli parlimen yang Barisan Nasional yang tak setuju, mintalah bincang denganlah menteri yang duduk di sana, menteri Jabatan Perdana Menteri, kerana mereka yang sepatutnya jawab kenapa mereka menerima resolusi ini di United Nations. Jangan asyik tanya saya saja, tanyalah menteri-menteri yang menerima gaji itu. Ya, Kulan. Gaji buta. Kulan. Cukup. Jadi sekali lagi saya nak menegaskan bahawa saya rasa tema he for she ini adalah amat penting dan amatlah yang amat penting di negara kita kerana bilangan ahli parlimen wanita kita terlalu rendah. Di Indonesia pun sekarang ada 8 orang menteri wanita, tetapi di negara kita hanya seorang sahaja. Jadi saya mintalah kerjasama daripada ahli-ahli parlimen lelaki. Sekejap. Ya. Saya minta pandangan Kulai. Cukuplah. Pandang sana boleh, sini tak boleh. Sekejap. Terima kasih. Gambut, tak perlu tinggalkan keputusan speaker. Ya, terima kasih Datuk. Kulai gulung. Dia nak paskat. Okey. Jadi saya itu sahajalah. Dan saya harap bahawa kalau itu perkahwinan kanak-kanak itu ada ahli parlimen yang tak setuju, bincang dengan menteri. Tetapi saya rasa pindaan terhadap perlembagaan Malaysia kita itu, saya rasa kalau semua setuju, biarlah kita bawalah pindaan di Dewan Yang Mulia ini. Sekian sahaja, ribuan terima kasih. Ya, sebelum Kulai saya nak